Berbaki 3 hari lagi kempen untuk sebelum hari pengundian pilihan raya negeri Melaka, pastinya kita ingin melihat beberapa perkara yang akan menjadi tumpuan pada ketika ini, kemungkinan apa yang kita boleh jangkakan pasca kepada hari pengundian nanti. Berada di talian pada ketika ini adalah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia. Selamat tengah hari Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali, pandangan Prof melihat berbaki kurang 3 hari ini sebelum hari pengundian, bagaimana rentak politik bahang di Melaka itu dan juga melihat kepada kemungkinan apa yang akan berlaku pada hari pengundian dan hari-hari berikutnya itu Prof. Ya, kalau kita perhatikan di peringkat awal jika pilihan raya negeri Melaka itu nampak suram, hambar, sunyi, tapi pecutan telah mula dilihat di minggu kedua ini dan saya percaya ini kerana persiapan yang lebih rapi cuba dibuat oleh jentera parti dan juga calon-calon mereka walaupun wujud larangan berkempen, tetapi ada yang cuba untuk berselindung di sebalik larangan itu agar masih dapat bersemuka dengan para pengundi. Sudah pasti pendekatan yang cuba diambil di alam maya, media sosial tidak memadai. Mereka cuba bertemu di restoran dan juga di gerai. Dan kita juga melihat ada yang berdiri di lampu isyarat, berbasikal, bermotor. Malahan ada yang sudah mula menjenguk ke rumah-rumah walaupun larangan itu masih ada. Ini kerana kita lihat dalam suasana yang hambar ini, mereka cuba untuk memastikan peratusan keluar mengundi akan meningkat. Kerana di akhir nanti, saya percaya ada beberapa faktor yang akan menentukan siapa yang mampu untuk mendahului dan juga membentuk kerajaan. Satu, sejauh manakah peratusan undi keluar mengundi itu akan boleh menentukan siapa yang akan menang. Dan yang kedua, perpecahan undi dalam kalangan pengundi Melayu juga boleh menjadi penentu kepada siapakah yang mampu untuk menerajui kerajaan negeri. Kerana dalam konteks ini, ketika ini masih lagi keadaan tidak menentu, kita tidak boleh katakan ada parti yang mendahului di antara satu sama lain dan 48 jam terakhir ini bakal menentukan sejauh manakah parti yang sedang bertanding ini mampu memastikan mereka menang sama ada dengan sendiri ataupun akhirnya terpaksa membentuk blok kerajaan campuran. Kerana dalam keadaan sekarang ini masih lagi dipercayai pembentukan kerajaan secara solo sukar, tetapi apa juga boleh berlaku dan saya percaya pembentukan kerajaan campuran barangkali mirip kepada keputusan tahun 2018 tidak boleh kita sangkal dalam keadaan sekarang ni, Ashraf. Ya, Prof menyebut berkenaan dengan faktor penentu kepada majoriti ataupun bagaimana kerajaan negeri Melaka yang bakal dibentuk nanti. Pandangan peribadi Prof melihat kepada faktor-faktor tersebut, melihat kepada gerak kerja, kempen, bagaimana adakah kita boleh lihat sesuatu parti politik itu mampu untuk mendapat majoriti mudah sekurang-kurangnya 15 kerusi dalam membentuk kerajaan negeri ataupun kita bakal menyaksikan lanskap politik baharu dengan akan wujudnya gabungan-gabungan ataupun seperti apa yang berlaku di peringkat federal pada ketika ini iaitu kerjasama di antara Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional, Prof. Ya, saya rasakan buat masa ini kita boleh melihat barangkali akan wujud penjajaran baru kerana untuk menang lebih daripada 15 kursi secara solo masih sukar untuk dilihat, melainkan parti politik ini menggerakkan jentera semaksima yang boleh habis-habisan untuk memaksa pengundi yang setia kepada parti keluar dan bukannya bergantung kepada isu. Kerana dalam mana-mana pilihan raya akan ada 3 pola pengundian yang berbeza. Satu, yang keluar kerana parti taat dan juga setia pada parti. Yang keduanya, melihat bercalon mau keluar. Dan yang ketiga, bergantung kepada isu yang dibawa sebagaimana yang telah kita lihat pada tahun 2018. Dalam konteks sekarang ini, kita tahu yang akan keluar barangkali adalah yang setia kepada parti. Tapi macam manakah yang suka pada calon itu akan keluar dan juga menyokong calon dan ada juga kekangan ataupun caveat di sini di mana pengundi luar yang barangkali daripada Johor Bahru, Muar, Tampin, Seremban, Kuala Lumpur, apakah mereka bersedia untuk balik dalam kedudukan pandemik sekarang ini dan
sebahagiannya masih lagi terkandas di Singapura yang hanya boleh balik selepas 29 hari bulan. Jadi bagi saya ini merupakan antara perkara yang perlu diambil kira dan sudah pasti jika peratusan rendah ia akan menyebelahi Barisan Nasional. Jika peratusannya tinggi sebagaimana tahun 2018 hampir 82% yang telah mengundi, itu boleh memberikan kelebihan kepada Pakatan Harapan. Dalam konteks sekarang ini, peratusannya banyak bergantung kepada jentera parti sendiri sama ada mampu untuk memastikan penyokong tega mereka keluar dan apakah bentuk mekanisme ataupun strategi dan intervensi yang akan digunakan pakai oleh parti-parti politik ini pada hari pengundian agar penyokong mereka itu keluar dan jika sekiranya tidak menyebelahi sesuatu parti itu boleh memberikan impak. Sebab itu kita lihat parti GEP dari awal memujuk penyokong keluar maksima yang boleh kerana bertanggapan akan ada satu kelompok yang mungkin tidak akan keluar. Dikatakan dalam kalangan pengundi Cina, apakah mereka membuat keputusan mengutamakan kesihatan dan keselamatan, apakah mereka tidak puas hati ada 2 orang daripada yang telah keluar daripada parti UMNO dan bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan juga boleh memberikan impak kerana undi protes tidak boleh kita sangkal dalam keadaan sekarang ini. Begitu juga dengan pengundi atas pagar. Bagi saya yang akan menentukan jatuh bangun parti kolaborasi di Melaka ini adalah pengundi atas pagar yang masih membuat percaturan mereka. Dan akhirnya kita tidak boleh mengelak daripada menyatakan bahawa tidak mustahil pembentukan kerajaan kolaborasi politik sebagaimana yang kita lihat pusat itu boleh berlaku, tetapi siapakah yang akan bentuk penjajaran itulah yang saya rasakan akan diputuskan pada 20 November nanti. Ya, Prof, akhir sekali secara ringkas, sekiranya kita lihat Dewan Undangan Negeri akan tergantung apabila tiada parti yang dapat membentuk majoriti, pandangan Prof, adakah akhirnya rakyat akan menyifatkan bahawa pilihan raya ini tidak menyelesaikan kemelut ataupun krisis politik? Kerana apabila selesai pilihan raya, masih lagi kita akan nampak wujudnya permasalahan-permasalahan baharu dan akhirnya ia akan menyebabkan rakyat memikirkan sebaliknya. Maksudnya pilihan raya ini bukanlah satu penyelesaian kepada krisis politik. Pandangan Prof? Ya, saya setuju. Rakyat yang merasa marah, muak, kecewa dan juga gelisah dengan apa yang berlaku sudah pasti boleh menentukan keadaan ini dengan bertanggapan bahawa kenapa perlu diadakan pilihan raya negeri untuk memudahkan proses setengah pihak, sedangkan krisis kepimpinan, krisis politik masih berlarutan. Dalam suasana agenda rakyat harus diutamakan, agenda merakyatkan kepimpinan perlu diutamakan. Dan saya percaya konteks ini bukan saja boleh berlaku di Melaka, tetapi di mana-mana sahaja ini juga boleh menjadi satu pengajaran kepada yang lain daripada pemerhatian dan juga tinjauan yang kita lakukan. Pasca pilihan raya negeri Melaka sangat signifikan bagi saya kerana kita akan melihat satu, apakah pola pengundian keetnikan masih relevan. Kedua, apakah kolaborasi politik yang cuba dibawa di Melaka itu akan digunakan pakai di PRU ke-15? Apakah pergerakan secara solo akan diutamakan ataupun kembali kepada penjajaran yang telah wujud sebelum ini? Dan apakah kedudukan bagi Pakatan Harapan yang telah menandatangani MOU dengan Kerajaan Pusat? Kesemua ini sebenarnya memainkan peranan yang cukup besar, malahan telah mempengaruhi pendekatan kempen di Pilihan Raya Negeri Melaka. Kerana dalam konteks Pilihan Raya Negeri Melaka, kita lihat kempennya terlalu selamba, tidak begitu keras serangannya, pembunuhan karakter tidak berlaku seperti satu kelaziman sebelum ini. Bagaimana pertembungan di antara parti-parti politik itu dikurangkan? Apakah ini indikator bahawa dengan mengurangkan pertembungan sesama mereka, ini akan memudahkan mereka bermusyawarah, berbincang selepas keputusan diumumkan jika sekiranya perlu membentuk kerajaan campuran. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia, mengulas berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan berlaku pada pilihan raya negeri Melaka pada kali ini.